Okey, selamat pagi semua. Apa khabar? Selamat pagi, Sir. Khabar baik. Okey, kita teruskan juga kelas kita pagi ini. Saya ada buat recording, maksudnya kalau siapa-siapa yang tak dapat hadir pada pagi ini boleh refer pada rekod nanti. Okey, pada minggu ini kita teruskan pada bab yang kelima iaitu mengenai cabaran dan isu kontemporari berkaitan dengan negara Islam. Okey, khususnya daripada 4 aspek yang akan kita bincangkan. Yang pertama ialah berkenaan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, potret ataupun gambaran negara Islam. Yang ketiga, penguasaan ilmu. Dan yang keempat, persaingan global. Jadi 4 isu ini dia akan ada isu-isu, ada ciri-ciri tertentu yang akan kita bincangkan, yang akan saya huraikan dan saya harap para pelajar dapat faham apakah yang dimaksudkan dengan cabaran dan isu dalam aspek yang pertama hak asasi manusia, yang kedua potret negara Islam, yang ketiga penguasaan ilmu, yang keempat persaingan global dalam konteks ataupun dalam perspektif sesebuah negara Islam. Okey. Seterusnya, kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia. Okey, dari segi teori, dari segi konsepnya. Jadi kita ringkaskan hak asasi manusia ini kepada perkataan HAM. Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia. Ia adalah merujuk kepada hak-hak yang menjadi asas kepada kewujudan manusia dan merupakan suatu keperluan untuk menjamin maruah dan kehormatan manusia. Jadi bila disebut hak asasi seseorang manusia itu, dia merujuk kepada sesuatu yang tidak dapat lari ataupun perkara asas bagi kewujudan manusia. Contohnya ialah hak untuk hidup, hak untuk mencari rezeki, hak untuk bersosial dan sebagainya. Jadi kita akan bincangkan secara satu persatu. Okey, hak asasi manusia merupakan segugusan ataupun satu kumpulan, satu ciri-ciri hak tabi'i ataupun semula jadi yang dimiliki oleh manusia yang terikat dengan kewujudannya secara semula jadi dan diakui ataupun disahkan oleh masyarakat antarabangsa, walaupun terdapat pihak yang tidak mengiktirafnya ataupun melanggarnya. Maksud kata bahawa hak asasi manusia itu ada pihak yang menyokong dan ada pihak yang tidak mengiktirafnya ataupun melanggar hak asasi manusia seperti pembunuhan, seperti menyeksa dan sebagainya. Itu hak asasi manusia. Dan kadang-kadang bila kita bincang mengenai hak asasi manusia, ada juga hak asasi selain daripada manusia, iaitu hak asasi binatang. Hak-hak yang ada pada binatang tak boleh diseksa, diberi hak makan dan minumnya. Contohnya kalau kita memiliki ataupun memelihara kucing, apakah hak-hak kucing itu seperti hak menjaga makan minumnya, menjaga kesihatan kucing tersebut, menjaga dari segi kebajikan yang lain, tidak boleh diseksa dan sebagainya. Itu kucing. Begitu juga dengan hak-hak binatang yang lain seperti anjing, seperti burung dan sebagainya. Sebab itu siapa-siapa yang menyeksa burung ataupun menyeksa binatang ternakannya, maka ia adalah dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi binatang. Itu ada binatang, apatah lagi hak asasi bagi manusia. Jadi hak asasi manusia itu amat diperlukan, amat perlu diiktiraf ataupun diakui oleh pihak-pihak dalam kelompok yang lebih besar, sama ada dalam negeri ataupun luar negara. Masing-masing ada perspektifnya sendiri dalam mendefinisikan ataupun memahami maksud hak asasi manusia. Sebab itu kadang-kadang hak asasi manusia yang ada di negara kita kadang-kadang dibawa tafsirannya, pemahamannya daripada luar negara, iaitu pemahaman aspek hak asasi manusia di barat. Tidak sama pemahaman hak asasi manusia yang ada di belahan Asia Tenggara ini ataupun di Malaysia. Dia tak sama.
kadang-kadang hak asasi manusia di Malaysia berbeza dengan hak asasi manusia yang berada di Indonesia contohnya, sebab masing-masing mempunyai nilai-nilai tempatan, local identity yang mentakrifkan hak asasi manusia tersebut. Okey, hak asasi manusia secara umum mengiktiraf hak-hak individu dan masyarakat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak persamaan dalam ekonomi, iaitu mencebur diri dalam bidang ekonomi untuk mengembangkan hartanya, untuk mencari rezeki, untuk membuka perniagaan, untuk membuka pelaburan. Itu yang pertama. Hak persamaan dalam sosial, iaitu untuk pergaulan yang lebih meluas lagi apabila melibatkan hak asasi dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang kaum, yang berbilang anutan agama, yang berlainan warna, yang berlainan latar belakang. Itu hak asasi sosial. Begitu juga dengan hak persamaan dalam politik, iaitu dalam menentukan kepimpinan satu-satu negara ataupun satu-satu peringkat dalam masyarakat, sama ada dalam peringkat kampung, peringkat daerah ataupun Dewan Undangan Negeri ataupun dalam peringkat parlimen. Masing-masing ada hak untuk memilih pemimpin mereka. Di situlah masing-masing boleh memberi teguran, memberi nasihat atau memberi recommendation kepada para pimpinan untuk mengembangkan, untuk memajukan, untuk memakmurkan negara. Itu dari aspek politik. Kemudian, hak bersamaan juga adalah kebebasan bersuara, iaitu menyatakan bebas untuk menyatakan sesuatu dalam konteks dalam konteks yang dibenarkan oleh undang-undang yang sedia ada dalam negara. Jadi, walaupun kita bebas bersuara, bebas menyatakan hak masing-masing, bebas untuk menyatakan pandangan, tetapi dalam konteks yang dibenarkan oleh undang-undang. Sebab itu, kadang-kadang walaupun kita bebas bersuara, kita taklah sebebas-sebebasnya. Terutamanya bila ada medium seperti media sos atau media sosial yang digunakan untuk menyatakan hak asasi, hak bersuara tadi, kebebasan bersuara, tetapi disalahgunakan. Dia menyatakan apa yang dia rasa betul, tetapi sebenarnya tidak cukup betul ataupun belum sahih lagi. Sebab itu kadang-kadang bila kita menerima satu-satu berita ataupun satu-satu yang kita rasa berupa fakta, kemudian kita viralkan, kita share dan sebagainya, rupa-rupanya benda itu adalah tidak benar. Jadi bila tidak benar, seolah-olah kita mengviralkan sesuatu perkara yang boleh membawa kepada fitnah, perkara yang tidak benar. Sebab itu apabila kita menerima satu-satu fakta di media sosial, di Facebook ataupun di WhatsApp group dan sebagainya, jadi berhati-hatilah nanti, sebab kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, boleh membawa kepada satu fitnah dan boleh disabitkan kepada tindakan mahkamah. Sebab itu berhati-hati. Walaupun kita bebas bersuara, tetapi dalam ruang lingkup perundangan yang dibenarkan. Seterusnya ialah hak persamaan juga berhubung kepada beragama. Beragama bermaksud untuk memilih anutan masing-masing. Tidak boleh paksa untuk masuk satu agama dan tak boleh juga memaksa orang lain, agama lain untuk tidak diamalkan. Jadi dalam negara Malaysia contohnya ataupun negara Islam, masing-masing ada hak persamaan dalam bidang beragama ini untuk mengamalkan ajaran masing-masing selagi mana ajaran agama itu tidak bertentangan dengan perundangan negara. Jadi yang paling atas ialah perundangan negara, lepas itu bawah hak-hak beragama. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Okay, selain ekonomi, sosial, politik, kebebasan bersuara beragama, masing-masing kita bebas untuk melakukan satu atas hak asasi manusia dalam konteks pemahaman negara kita. Hak untuk hidup iaitu mengizinkan, membenarkan manusia itu hidup adalah hak terpenting yang perlu dijaga. Maksud dalam ranking hak-hak asasi manusia itu yang paling penting ialah membenarkan, mengizinkan seseorang itu terus kehidupannya. Tak boleh diseksa, apatah lagi dibunuh. Apabila berlaku pembantaian,
ataupun pembunuhan beramai-ramai, maka itu secara jelas telah melanggar hak asasi manusia. Jadi selepas hak untuk hidup, maka barulah hak untuk mendapat kebebasan dalam menjalani kehidupan dengan pelbagai jenisnya. Jadi maksudnya bahawa manusia itu perlu hidup dulu. Bila dia hidup, barulah dia dapat melakukan hak-hak ataupun menunaikan perkara-perkara kehidupan yang lain dalam bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Sebab itu apabila seseorang itu mengandung, tiba-tiba pasangan tersebut nak menggugurkan kandungannya, kadang-kadang ia akan berlanggar dengan hak asasi manusia. Walaupun ia belum dilahirkan lagi, maka si ibu itu seolah-olah bersalah kerana melakukan pembunuhan terhadap janinnya. Okey, jadi dalam menggugurkan, hak-hak pengguguran itu hanya dibenarkan apabila ada sebab-sebab tertentu. Contohnya adalah melalui nasihat daripada pakar, daripada doktor dan sebagainya, menyatakan bahawa bayi itu, janin itu perlu digugurkan untuk meneruskan kehidupan ibunya. Jadi antara dua tadi, kalau ibunya antara dua, nak hidup tadi antara ibu ataupun anak. Jadi ketika itu yang perlu diutamakan adalah hak untuk hidup bagi seorang ibu. Maka kandungan itu perlu digugurkan. Itu adalah sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Okey. Jadi hak untuk hidup itu adalah hak terpenting. Lepas itu barulah hak-hak kehidupan yang lain. Okey. Dalam konteks Islam, dia melihat hak asasi manusia itu dengan perspektif, dengan gambaran, dengan ciri-ciri yang berlainan. Ciri-ciri yang lain daripada lain. Sebab asas agama Islam itu adalah asas agama, jadi dia menilai perspektif kehidupan itu ada atas nilai agamanya. Sebab itu cara hidup dia lain, cara dia menilai hak asasi manusia lain, hak dalam perkahwinan pun lain, begitu juga dalam bidang-bidang ekonomi, bidang politik, bidang perundangan dan lain. Sebab dia melihat dunia itu dengan kacamata Islam. Okey. Jadi dalam konteks hak asasi manusia bukanlah isu ataupun perkara asing kepada orang Islam. Sebab dalam Islam itu melihat bahawa Islam telah memperkenalkan hak asasi manusia itu, iaitu meningkatkan identiti ataupun mengiktiraf hak bagi seseorang manusia. Jadi malangnya banyak negara Islam dan orang Islam dalam hal pribadi, mereka tidak melaksanakan hak asasi manusia. Maksudnya bahawa walaupun Islam itu telah memperkenalkan HAM tadi, tapi jadi banyak negara Islam contoh di Afrika, contoh di Timur Tengah, telah melanggar hak asasi itu kerana perebutan kuasa, kerana berperang dan sebagainya. Jadi mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dan perkara ini menimbulkan kritikan bahawa Islam tidak mempunyai HAM, terutama untuk golongan wanita, golongan kanak-kanak, golongan yang lemah dalam kelompok masyarakat, orang sakit, begitu juga dengan golongan orang tua dan sebagainya. Okey, jadi sebab itu perkara ini adalah melihat kepada amalan seseorang itu, bukannya kepercayaannya. Sedangkan kalau menurut sejarah, Islam telah mengiktiraf dah memperkenalkan hak asasi manusia itu sejak awal lagi, cumanya tidak diamalkan. Okey, sebab itu dalam perenggan kedua ini dijelaskan bahawa sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah dan amalan pentadbiran Islam di sepanjang sejarah kegemilangan Islam jelas menunjukkan bahawa HAM diberi perhatian utama oleh Islam dan oleh pihak pemerintah Islam. Jadi statement di sini ialah sepanjang sejarah kegemilangan Islam, iaitu ketika tamadun Islam itu berada di puncaknya, maka ketika itulah hak asasi manusia itu diberi keutamaan. Jadi apa yang kita boleh faham di sini iaitu ketika pada puncak dia diberi utamaan. Maksudnya ketika berlaku kejatuhan tamadun itu, kehancuran dan sebagainya, maka hak asasi itu turut juga tidak diberi
perhatian akan dilanggar. Sebab itu mana-mana tamadun sekalipun, tamadun Islam, tamadun Eropah, tamadun Barat, tamadun Cina, tamadun India, apabila mereka berada pada di puncak tamadun mereka, maka ketika itu hak asasi manusia diberi keutamaan. Tetapi bila berlaku kehancuran, bila berlaku perebutan kuasa, maka ketika itulah tamadun mereka akan jatuh. Begitu juga hak asasi manusia akan jatuh juga. Maksudnya bahawa ketika itulah kita melihat bahawa hak asasi manusia dilanggar, tidak diiktiraf. Okey, perlindungan terhadap HAM bukan sahaja menyelahkan antara ciri dan karakteristik utama negara Islam, tetapi juga melambangkan tahap ketamadunan ummah yang unggul yang pernah dicapai oleh umat Islam pada zaman silam. Maksudnya bahawa dari segi sejarahnya, bahawa tamadun Islam itu telah mengiktiraf hak asasi manusia ketika mereka berada di puncak. Jadi perkara itulah perlu diperjuangkan supaya bila hak asasi manusia itu dapat ditingkatkan, maka masyarakat akan dapat hidup dengan lebih makmur, lebih sejahtera, lebih aman lagi. Walaupun dalam negara tersebut berbilang kaum, berbilang anutan, masing-masing dibenarkan untuk mengamalkan amalan agama masing-masing. Dalam masa sama juga mereka dibenarkan untuk melakukan hubungan sosial di antara satu sama lain tanpa ada sempadan, tanpa ada halangan. Okey. Seterusnya, slide ini menjelaskan walau bagaimanapun konsep HAM menurut Islam tentunya berbeza dengan perspektif Barat yang menggagaskan, yang menggariskan ataupun menentukan hak asasi manusia menurut acuan pemikiran sekular Barat yang terlepas daripada sentuhan agama yang ditinggalkan. Jadi, terdapat sebilangan hak asasi yang dirumuskan mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab apa yang orang Barat itu fikir tentang hak asasi manusia, mereka hanya berfikir berdasarkan pemikiran mereka saja, otak mereka saja. Jadi dalam Islam itu dia ada undang-undangnya, ada panduan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak semestinya sesuatu itu mesti ikut akal, mesti ikut pemikiran semata-mata. Tapi dalam pemikiran Islam itu dia ada panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Di situlah yang membentuk ataupun mempengaruhi pemahaman terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Berlainan dengan Barat, tanpa ada agama, mereka menyatakan, menentukan ataupun menggariskan hak asasi manusia itu berdasarkan pandangan acuan pemikiran sekular yang berbeza dengan panduan-panduan yang ada dalam pemikiran orang yang beragama. Oleh sebab itu, Barat memfokuskan tuntutan hak asasi manusia dan kebebasan mutlak yang tercetus dari fikrah. Fikrah itu adalah pemikiran dan kebudayaan Barat. Jadi bila Barat itu contohnya yang paling nyata ialah hak asasi manusia Barat, iaitu perkahwinan. Aspek perkahwinan. Orang Eropah contohnya, perkahwinan sejenis antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Itu kalau menurut undang-undang hak asasi manusia di Barat, maka ia dibenarkan. Itu adalah bentuk contoh pemikiran sekular Barat yang membenarkan perkahwinan sejenis itu. Tetapi dalam konteks negara kita, Malaysia ataupun negara-negara Islam yang lain, perkahwinan sejenis itu adalah berlawanan dengan semula jadi, tabi'i manusia. Sebab manusia itu hanyalah dipasangkan antara lelaki dengan perempuan. Perempuan dengan lelaki, bukannya sejenis. Okey. Ia juga dibersumberkan epistemologi, pemikiran, bentuk cara mereka berfikir ataupun penstrukturan pemikiran Barat yang syarat terkandung fikrah, pemikiran sekularisme yang membebaskan kehidupan itu dengan agama. Itu sekular. Pragmatisme iaitu mementingkan perkara-perkara yang hanya menyenangkan jiwa mereka, pragmatisme. Dan liberalisme iaitu menyamakan semua agama, menyamakan semua fahaman. Jadi apabila mereka menyatakan liberal itu maksudnya semua itu kebaikan, maka mereka akan nyatakan itu baik.
walaupun benda itu bertentangan dengan amalan-amalan dalam budaya masing-masing ataupun bertentangan dengan adat ataupun agama masing-masing. Tetapi kalau di barat, mereka dibenarkan, mereka menganggap itu dibolehkan. Itu beza kita. Sebab itu kita kena faham di mana seseorang itu berada, dia akan terbentuk jiwanya, pemikirannya, cara hidupnya. Jadi persekitaran itulah membentuk jiwanya tadi. Kalau dia hidup di kawasan yang di tanah tinggi, di bukit bukau, maka persekitaran yang hijau itu membentuk jiwanya tenang. Begitu juga orang yang hidup dekat dengan air ataupun dengan laut. Masing-masing persekitaran itu membentuk jiwanya dalam tertentu, baik, tenang dan sebagainya. Tetapi kalau dia hidup di persekitaran yang bising, yang tidak aman, yang penuh dengan gejala sosial, masalah masyarakat dan sebagainya, jadi membentuk jiwanya hidup dalam keadaan tertekan. Sebab itu persekitaran itu penting. Sebab itu kalau hak untuk hidup itu kita perlu untuk memilih persekitaran yang baik. Kalau tak ada persekitaran yang baik, maka kita perlu membentuk suasana yang baik. Contohnya kalau masing-masing berada di kampung, di rumah masing-masing. Maka ketika itu hendaklah perlu untuk membina persekitaran yang baik di rumah masing-masing. Ada suasana untuk belajar, suasana positif, suasana yang mengarah kepada kebaikan, maka dihalangkan perkara-perkara yang membawa kepada kekacauan dalam jiwa, perkara-perkara yang melarakan, perkara-perkara yang tidak membawa kepada kemajuan. Jadi itu adalah hak masing-masing. Kalau kita kena berjaya, kena disiplinkan diri. Itu syarat bagi seseorang yang berjaya tanpa mengira dia Islam ke, tidak Islam ke. Jadi kalau seseorang itu memilih untuk nak berjaya, kerana dia kena perlu untuk mendisiplinkan diri. Disiplin diri itu adalah lahir daripada dalaman seseorang itu. Walaupun di mana kita berada, jadi kekuatan dalaman itulah yang akan melonjakkan, yang mendorong kita untuk terus maju, yang membentuk cara kita berfikir dengan cara yang lebih positif lagi. Ya, melihat dunia di persekitaran itu sebagai satu peluang untuk mencari kehidupan. Jadi bila kita positif dalaman kita, maka kita akan memancarkan apa yang kita lihat itu, apa yang kita fikir itu, semuanya perkara-perkara kebaikan. Okey, berbanding dalam pemikiran barat memfokuskan tuntutan hak asasi manusia dan kebebasan mutlak yang tercetus daripada fikrah dan kebudayaan masing-masing, iaitu budaya barat yang sentiasa bersifat kepada materialistik ataupun individualistik. Di situlah pencetusan pemikiran mereka. Ia juga daripada perkara yang disebut sekular pragmatisme dan liberalisme. Okey. Selain seterusnya, berbanding dengan ajaran Islam, pemikiran Islam dan hak asasi manusia yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan amalan pentadbiran Islam di sepanjang sejarah kegemilangan Islam jelas menunjukkan bahawa hak asasi manusia tadi diberi perhatian umum oleh Islam dan oleh pihak pemerintah Islam. Jadi, seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengetuai, memimpin sesebuah negara Islam itu, maka dia perlu balik kepada pemahaman dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana hak asasi manusia itu diiktiraf, diperjuangkan, dijaga, dipelihara. Sebab itu hak asasi manusia di segi penjagaan jiwa tadi, maksud bermula dengan hak perkahwinan. Maka digalakkan orang-orang muda untuk berkahwin, dipermudahkan urusan perkahwinan. Begitu juga menghalang perkara yang membawa kepada kehancuran rumah tangga. Sebab itu dalam Islam itu kepentingan untuk membina keluarga itu sangat dipentingkan, kerana dalam Islam itu melihat keluarga itu kepada asas kekuatan dalam masyarakat. Kekuatan masyarakat akan membawa kepada kekuatan negara. Jadi pemimpin kena melihat keperluan masyarakat yang bersumberkan daripada kekuatan pembinaan sesebuah keluarga. Okey. Perlindungan terhadap hak asasi manusia bukan sahaja menyelahkan
antara ciri dan karakteristik utama negara Islam, tetapi juga melambangkan tahap ketamadunan. Maksudnya, tingginya penjaga hak asasi manusia, maka tinggilah ketamadunan ummah. Tanpa mengira tamadun Islam ke, India ke, China ke, Eropah ke dan sebagainya. Bila turunnya pelindungan terhadap hak asasi manusia, maka turunlah ketamadunan, hancurlah tamadun tersebut. Okey. Islam mengiktiraf hak asasi manusia dalam batas tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Jadi walaupun hak asasi manusia itu dibenarkan, tapi dia masih lagi dibenarkan dalam kategori-kategori tertentu selagi mana syariat ataupun perundangan Islam membenarkannya, maka ia akan diizinkan. Sebaliknya, kalau dia bertentangan dengan syariat, maka hak tersebut tidak diberi pengiktirafan. Contohnya tadilah, kalau Eropah, kalau Barat membenarkan perkahwinan sejenis, sedangkan syariat Islam, perundangan Islam tidak membenarkan, maka dalam Islam tidak mengiktiraf hak asasi yang sedemikian rupa. Okey. Manakala kebebasan merupakan suatu manifestasi atau satu perlambangan tentang pembebasan manusia dari aneka bentuk ikatan dan pengabdian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bahawa dalam Islam itu membebaskan ikatan ataupun pengabdian kepada, contohnya menyembah berhala, menyembah duit ataupun menyembah seseorang. Itu adalah yang perlu dibebaskan daripada bentuk anutan tadi kepada menyembah kepada Allah Subhanahu Taala. Itu adalah aspek konsep negara Islam dalam membentuk, mencipta ataupun mencirikan hak asasi manusia berdasarkan Islam. Okey. Ini pula adalah berkenaan dengan 3 prinsip hak asasi menurut Islam. Yang pertama ialah persamaan. Okey. Equality. Kebebasan. Freedom. Penghormatan. Respect. Okey. 3 ini adalah 3 prinsip utama hak asasi manusia menurut Islam. Yang pertama, persamaan. Equality. Iaitu Islam memandang semua manusia itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Sama ada lelaki, perempuan, ataupun tua, muda, ataupun Islam ke bukan Islam. Yang membezakan hanyalah tingkat ketakwaannya, tingkat cara dia dalamannya. Kepercayaan kepada agama itu yang membezakan taraf masing-masing. Maksud kata bahawa seseorang yang dekat dengan agamanya, maka dia akan dianggap sebagai semakin alim, semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang membezakan manusia dengan manusia yang lain. Bukan dari segi fizikalnya, iaitu warna kulitnya, tetapi dari segi amalan yang dia untuk menyembah Tuhan. Semakin dia rapat, semakin dia menyembah Tuhan, maka semakin itulah tingkat ketakwaannya semakin tinggi. Okey. Yang kedua ialah kebebasan, iaitu menjurus kepada elemen penting dalam ajaran Islam, iaitu freedom tadi, iaitu kebebasan yang diberikan oleh Islam agar menjamin manusia terhindar dari kerugian dan tekanan baik dalam hal agama, politik dan ideologi. Dalam kebebasan ini terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati. Maksud kata bahawa walaupun dia agama Islam, walaupun dia mempunyai kefahaman politik yang berbeza ataupun ideologi tertentu, maka dia tak boleh memperlekehkan ataupun menidakkan hak-hak orang lain. Jadi kepentingan hak orang lain juga perlu dihormati. Tak perlu dipaksa orang lain untuk menganuti agama ataupun mengikuti cara dia berpolitik ataupun ideologi. Masing-masing ada kebebasannya. Jadi sebab itu prinsip ini sangat penting. Okey. Prinsip yang ketiga adalah penghormatan, iaitu menjurus kepada penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengaitkan tentang keadilan, persamaan darjat dan kebebasan beragama dan lainnya tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin dan agama. Jadi dengan penghormatan tadi,
tanpa mengira sesuatu pun. Yang penting dia menghormati adanya manusia itu yang perlu dianggap sebagai suatu makhluk Tuhan yang perlu dihormati, walaupun warna kulitnya hitam ke, ataupun walaupun dia lelaki ataupun perempuan, ataupun dia berlainan agama ataupun kaum yang lain, perlu dihormati, tak boleh diberatkan ataupun tak boleh dipandang ringan, tak boleh diskriminasi, iaitu mementingkan satu-satu puak sahaja. Itu sebabnya dalam Islam itu sangat penting perkara-perkara yang disimpulkan dalam 3 perkara ini, iaitu persamaan, kebebasan dan penghormatan. Okey. Jadi isu-isu semasa hak asasi manusia yang hendak dibincangkan dalam slide ini ialah yang pertama, batasan syariat. Okey, batasan syariat iaitu batasan undang-undang Islam, perundangan Islam, dia ada hadnya, dia ada batasan tertentu. Contohnya ialah kalaupun Islam, walaupun Islam mengiktiraf hak asasi manusia dalam batasan, dalam lingkungan syariat, dalam lingkungan perundangan Islam, terdapat beberapa kumpulan di peringkat global yang memperjuangkan apa yang dikatakan hak asasi manusia ataupun hak asasi mereka, iaitu peringkat global yang dibawa ke Malaysia, iaitu hak untuk menjalani kehidupan homoseksual, hak untuk berkahwin dengan pasangan sesama jenis, hak berkeluarga yang terbina dari perkahwinan tersebut, iaitu daripada homoseksual ataupun sejenis dia, mereka boleh mengangkat anak. Itu yang dimaksudkan dengan hak berkeluarga tadi yang terbina dari perkahwinan tersebut, iaitu hak menggugurkan kandungan walaupun dari janin berumur 9 bulan, hak untuk menukar jantina. Perkara inilah yang mereka bawa ke perundangan di Malaysia untuk memohon kerajaan Malaysia untuk membenarkan, untuk mengizinkan perkara-perkara ini untuk diamalkan ataupun untuk diperundangkan. Sedangkan perkara ini asasnya adalah daripada pemahaman sekular barat terhadap hak asasi manusia. Sedangkan dalam konteks negara kita, dalam konteks Malaysia, maka semua hak ini adalah bertentangan dengan konstitusi ataupun perlembagaan manusia, perlembagaan Malaysia. Sebab itu hak mereka ini tidak dibenarkan, dilawan. Jadi sekarang ini mereka membawa kes ini ke peringkat Mahkamah Dunia, menyatakan bahawa Malaysia itu menentang hak asasi manusia. Itu mereka nak perjuangkan, walaupun mereka kalah di peringkat negara, dalam negara mereka akan bawa isu ini ke luar negara, ke Eropah dan sebagainya, untuk memperjuangkan hak asasi yang mereka rasa itu perlu diperjuangkan. Sedangkan dari segi perundangan Malaysia, dari segi adat istiadat budaya Malaysia itu adalah tidak menerima amalan-amalan ini. Jadi sebab itu mereka membawa isu ini kepada peringkat antarabangsa, menyebabkan negara-negara Eropah menekan negara Malaysia supaya hak-hak ini diterima, supaya hak ini diperundangkan. Tetapi Malaysia tetap dengan keputusannya, iaitu menidakkan ataupun tidak menerima ataupun menolak permohonan mereka. Okey. Yang kedua ialah berkenaan dengan menuduh ataupun membuat satu klaim yang tidak benar berkenaan dengan syariat Islam ataupun perundangan Islam bersifat jumud. Jumud itu adalah bersifat klasik yang tidak berkembang. Itu maksud jumud. Jadi terdapat pihak yang mengkritik syariat Islam ataupun perundangan Islam kerana ia dikatakan jumud, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan pelaksanaan terhadap dengan hak asasi manusia. Umpamanya kritikan yang dilontarkan terhadap contohnya hukum Islam yang menetapkan hukuman hudud ke atas kesalahan murtad, kesalahan mencuri, kesalahan zina dan kesalahan minum arak dan sebagainya. Mereka menyatakan bahawa tidak patut kerana berlaku
kezaliman, berlaku keganasan terhadap perkara-perkara ini. Sedangkan kalau menurut undang-undang Islam, mereka memang untuk mencegah satu-satu jenayah itu, biarlah kesalahan ataupun hukuman itu akan menimbulkan rasa gerun untuk orang mengulangi perbuatan tersebut, kesalahan tersebut. Kalau dia tahu kesalahan tersebut dikena dengan hukuman tertentu yang berat, maka mereka tidak akan mengulangi. Begitu juga sebagai pengajaran bagi orang lain untuk melakukan kesalahan yang sama. Itu sebabnya undang-undang hudud itu diperjuangkan. Tetapi mereka tetap menyatakan bahawa undang-undang tersebut masih bersifat jumud. Okey. Begitu juga dengan hukum yang mengharamkan wanita Islam dari berkahwin dengan lelaki bukan Islam. Itu adalah tuduhan yang mereka buat. Jadi mereka ini memperjuangkan aliran pemikiran yang mendesak agar manusia diberikan kebebasan sepenuhnya melakukan apa sahaja yang mereka inginkan menurut tuntutan hawa nafsunya tanpa terikat dengan ajaran agama langit. Maksudnya bahawa mereka nak melepaskan diri daripada peraturan agama, daripada tuntutan agama, undang-undang agama. Sebab itu mereka nak memperjuangkan, mereka claim Islam itu bersifat perundangan yang jumud dan sebagainya. Jadi mereka itu hanyalah memikirkan, berasaskan pemikiran mereka untuk menurut hak hawa nafsu mereka semata-mata. Okey. Seterusnya ialah ingin kebebasan memilih pasangan hidup, pegangan hidup, iaitu anutan hidup. Maksudnya golongan ini atas nama hak asasi manusia memperjuangkan apa yang dikatakan hak kebebasan memilih pegangan hidup, walaupun untuk bebas dengan amalan seperti contohnya di barat, menyembah syaitan, mengamalkan sihir, mengamalkan perkara khurafat. Sedangkan kalau menurut budaya, menurut agama, perkara ini adalah tidak baik. Bukan sekadar tidak baik, maka bahkan ia adalah bertentangan dengan amalan perundangan semasa, dengan adat istiadat masing-masing. Seperti menyembah syaitan, mengamalkan sihir, mengamalkan khurafat. Jadi perkara ini bertentangan dengan perpaduan antara kaum, kesejahteraan antara kaum. Jadi contohnya amalan sihir. Kalaulah sihir ini dibenarkan, maka bahkan berlakulah kalau rasa tak puas hati terus disihirnya orang itu. Itu menunjukkan dia mengamalkan satu tanpa keadilan. Sebab itu amalan sihir dan perkara-perkara lain yang lebih kurang maksud dengan amalan tersebut, maka ia tidak dibenarkan. Seperti berdukun, menggunakan black magic dan sebagainya. Atas dasar ini juga mereka menekan umat Islam supaya diperkenalkan. Ini adalah desakan daripada luar negara dibawa kepada dalam Malaysia, seperti pendidikan seks untuk kanak-kanak, kebebasan kepada remaja terlibat dengan amalan seks bebas, kempen penggunaan kondom, kebebasan berhibur tanpa batas, kebebasan berpakaian termasuk membuka tudung kepala bagi sekolah-sekolah bagi perempuan Islam pelajar Islam atau murid Islam di sekolah-sekolah tertentu ataupun tempat kerja. Mereka hanya tidak menggunakan tudung kepala. Itu yang mereka perkenalkan, yang mereka perjuangkan. Sedangkan perkara ini adalah bertentangan dengan tuntutan ataupun agama Islam itu sendiri. Okey. Jadi secara rumusannya perkara pertama ini, tentangan terhadap perundangan Islam, ialah pandangan Islam tentang hak asasi manusia jauh berbeza dengan pandangan Barat, sama ada dari segi konsep maupun dari sudut pendekatan. Sebab itu yang boleh kita faham, contohnya bila kita bayangkan seekor gajah yang bagaimana seseorang itu buta menggambarkan seekor gajah. Kalau dia pegang ekor, maka dia akan gambar gajah itu seperti ular katanya. Ataupun kalau dia pegang seorang lain buta yang lain menggambarkan gajah itu, kalau dia pegang tanduk, dia anggap gajah itu ada sesuatu yang keras di depan ada tanduk. Ataupun kalau seseorang itu memegang badan gajah itu, dia menggambarkan badan gajah itu seperti sesuatu yang lembut, yang kasar, yang kulit keras.
Jadi pandangan tiga aspek ini membentuk cara mereka berfikir. Sedangkan dalam Islam itu dia melihat secara keseluruhan konsep, seluruh perspektif sudut yang dilihat. Sebab itu pandangan barat itu dia terbatas. Pandangan manusia itu baik dari segi barat yang bersifat sekularisme ataupun sosialisme ataupun komunis, pandangan ataupun sudut masing-masing adalah berbeza dalam sudut yang kecil. Okey. Seterusnya, rumusan yang ketiga adalah mengambil kira manusia adalah ciptaan Tuhan dan dikurniakan beraneka kemudahan untuk menikmati hidup ini. Maka batasan penggunaan nikmat juga perlu diselaraskan dengan syariat Tuhan. Maksudnya Tuhan telah menjadikan manusia, jadi bila manusia dijadikan Tuhan, maka manusia itu perlu ikut cara hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Baik dalam agama Islam, agama Kristian dan agama-agama yang lain yang disebut sebagai agama samawi, agama dari langit, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Tiga agama itu disebut sebagai agama dari langit. Okey. Hak asasi manusia bukanlah mutlak, bukanlah solid, tetapi merupakan satu pemberian daripada Allah berupa amanah yang dipertanggungjawabkan. Jadi bila ada hak asasi tadi bukan hak eksklusif kepada individu, tetapi dia melihat kepada itu adalah amanah yang perlu ditunaikan, perlu disempurnakan dengan sebaik-baiknya, tak boleh dibuat sekadar-kadar yang saja. Jadi bila amanah itu, kalau tidak ditunaikan sepenuhnya, maka orang itu akan dipertanggungjawabkan, terutama daripada golongan pemimpin-pemimpin negara. Okey. Okey, perkara isu yang kedua iaitu potret negara Islam. Okey. Potret ataupun gambaran negara Islam. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, seorang sarjana Islam, dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah mendefinisikan Darul Islam ataupun negara Islam itu sebagai sebuah daerah ataupun negeri yang di dalamnya dilaksanakan hukum-hukum Islam, sementara sistem keamanan di dalamnya berada dalam sistem keamanan Islam, baik mereka itu Muslim ataupun ahli zimmah, iaitu bukan Muslim yang duduk di negara Islam dan mengikut undang-undang Islam. Itu maksud ahli zimmah, iaitu golongan bukan Islam yang duduk dalam negara Islam yang patuh kepada undang-undang dalam negara yang berkenaan. Itu maksudnya perkara ahli zimmah. Okey. Syekh Taqiyuddin Nabhani menegaskan lagi bahawa negara Islam itu sebagai suatu tempat atau negeri yang dapat diklasifikasikan sebagai negara Islam jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, diterapkan, diamalkan seluruh peraturan Islam terhadap golongan Islam. Okey. Sistem keamanannya berada di tangan sistem keamanan Islam, iaitu tampuk keselamatan ataupun tampuk ketenteraannya dipegang oleh pemimpin Islam. Okey. Beliau menambah, iaitu Taqiyuddin Nabhani menambah bahawa jika salah satu syarat dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, secara automatik tempat atau negeri tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai negara Islam. Jadi kalau kita lihat negara-negara dunia, kalau dia tak memenuhi dua syarat ini, maka secara automatik ia adalah bukan negara Islam. Itu adalah menurut fahaman Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Okey. Jadi potret ataupun gambaran negara Islam dirumuskan sebagai negara-negara yang menerapkan hukum Islam dengan secara menyeluruh, iaitu melaksanakan hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran. Contohnya dalam pembinaan keluarga, ada undang-undang perkahwinan, ada undang-undang perceraian dan sebagainya, ada undang-undang poligami. Maksudnya. Kemudian ada ekonomi Islam, ada politik Islam, ada undang-undang Islam.
Okey. Mereka juga mengamalkan ideologi Islam iaitu rumusan pemikiran yang bersumber daripada ajaran Islam dalam pelbagai bentuk kehidupan manusia tentang bagaimana mengurus negara, ekonomi dan masyarakat itu sendiri. Sebagai contohnya dirumuskan yang pertama Al-Quran dan hadis sahih sebagai sumber hukum. Yang kedua ijtihad, itu cara mengeluarkan hukum dalam pelaksanaan hukum. Ketiga, tauhidullah sebagai dasar pengabdian, iaitu cara dia beriman pada Tuhan. Keempat, ibadah adalah tugas hidup dan motif kerja. Itu dasar seseorang warga negara Islam dalam konteks negara Islam tadi. Tujuan dia hidup, tujuan dia bekerja adalah sebagai satu bentuk ibadah, satu bentuk pengabdian diri kepada Tuhan. Kelima, amal ma'ruf iaitu mengajak kepada perkara kebaikan, nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran dalam setiap kesempatan dan setiap perkara. Itu elemen yang perlu diterapkan dalam warga negara dalam sebuah negara Islam. Ukhuwah dalam pergaulan sehari-hari. Maksudnya ialah menekankan aspek ikatan yang rapat kekeluargaan dalam masa yang sama, menjauhkan daripada elemen-elemen pergaduhan, perbalahan, sebab elemen ini bertentangan dengan konsep ukhuwah tadi, persaudaraan tadi. Jadi bila kita menekankan aspek ukhuwah, menghormati, bertoleransi dan satu sama lain, maka dapat membawa kehidupan yang makmur, kehidupan yang sejahtera. Jadi pergaulan seharian kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh, musyawarah, iaitu secara bermuafakat ataupun bermesyuarat dalam penyelesaian masalah-masalah yang dikaitkan dengan kepentingan negara, kesejahteraan kaum dan kemakmuran ekonomi. Jadi sebab itu musyawarah itu penting, kerana dalam musyawarah itu keputusannya akan diputuskan dan semua kena patuh pada keputusan tersebut. Adil kerana Allah dalam segala hal. Jadi adil tadi bukan kerana agama, bukan kerana individu, bukan kerana kaumnya, bukan kerana soal-soal ataupun sebab-sebab kemanusiaan, tetapi kerana Allah. Tuhan telah menyuruh berbuat keadilan, maka buatlah keadilan itu sebaik-baiknya. Okey, manusia itu adil kerana dia itu adalah pegangan agama ataupun tuntutan agama, sebab itu dia melakukan keadilan. Ta'awun ataupun bekerjasama dalam perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara ketaatan ataupun ketakwaan. Itu sebab kalau seseorang itu nak bekerjasama untuk saling membantu, biarlah perkara dalam kesejahteraan, kemakmuran yang membawa keperpaduan kaum dan sebagainya. Jadi perkara itulah yang perlu dititik beratkan. Okey. Dalam isu potret negara Islam, gambaran negara Islam tadi, isu yang timbul ialah Malaysia dikagumi sebagai sebuah negara Islam yang diiktiraf di peringkat dunia, yang sedang giat membangun dan memiliki pencapaian dalam pelbagai bidang. Identiti Islam sememangnya telah diterima sebagai sebahagian daripada identiti negara. Okey. Malaysia juga dianggap sebagai negara moden, toleransi dan kasih sayang serta aman, terutama dalam keadaan dunia melihat Islam dari kacamata yang menyedihkan. Pembunuhan, militan, keganasan, terorisme, kemiskinan dan pelarian. Itu gambaran-gambaran yang menyedihkan di peringkat dunia. Tetapi Malaysia itu dianggap sebagai syurga dunia dengan cuacanya yang baik, dengan ekonomi yang makmur, dengan politik yang stabil. Jadi boleh mencari rezeki, boleh membuka perniagaan di Malaysia. Maka berbondong-bondong orang daripada India, daripada Bangladesh, daripada China, daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada Indonesia datang masuk ke Malaysia untuk melakukan perniagaan, untuk mencari sumber rezeki di Malaysia. Mereka menganggap Malaysia itu sebagai khazanah dunia ataupun syurga dunia. Walau bagaimanapun, potret Islam tadi menghadapi dua isu besar, iaitu dikatakan bersifat syiar semata-mata ataupun bersifat
polemik semata-mata, bersifat slogan semata-mata. Yang keduanya ialah isu untuk merobohkan, membuang, menghancurkan identiti Islam bagi negara Islam, bagi Malaysia tadi. Jadi bersifat syiar, iaitu timbul persepsi yang mengatakan negara Islam Malaysia itu dilabelkan hanya sekadar perkara-perkara yang syiar ataupun simbol semata-mata, seumpamanya dengan kewujudan sistem mahkamah syariah, perbankan dan kewangan Islam, unity Islam dan wujudnya masjid-masjid yang menjadi landscape negara. Jadi mereka hanya melihat perkara ini sebagai gambaran luaran kulit semata-mata, sedangkan kalau kita lihat itu adalah tidak benar. Bahkan aspek pengamalan Islam dalam semua aspek kehidupan belum pun terlaksana sepenuhnya. Ia hanya berhukum dengan undang-undang Islam dalam beberapa aspek tertentu dalam ruang lingkup yang sempit. Jadi nak difaham di sini ialah perkara ini adalah tidak benar. Itu hanyalah cara mereka nak menjatuhkan maruah sesebuah negara itu. Okey. Perkara yang kedua, isu yang kedua pula adalah meroboh ataupun membuang identiti Islam bagi Malaysia. Contohnya, identiti sebagai Malaysia sebagai sebuah negara Islam tercabar apabila terdapat pihak tertentu membuat potret gambaran Malaysia itu sebagai negara yang tidak relevan. Contohnya, umpamanya dalam Expo Shanghai World Expo 2010 menggambarkan Malaysia sebagai pusat judi terkemuka. Contohnya di Genting Highland. Gambar beberapa buah gereja sejarah berkaitan dengan China, peranakan Baba Nyonya di Melaka dan serta penonjolan hasil seni berkaitan dengan agama Hindu. Begitu juga penganjuran Pesta Arak Oktoberfest di Kuala Lumpur jelas mencemarkan Malaysia sebagai negara Islam. Jadi sewajarnya yang diwawarkan, yang patut diviralkan adalah amalan dan pembinaan rumah ibadat agama lain tidak menjadi halangan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan pemerintah Islam yang lalu. Islam memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka. Maksudnya bukan nak tunjuk ke Malaysia ini sebagai pusat judi ataupun yang mementingkan puak tertentu saja China, tetapi juga dia perlu melihat kepada melihat Malaysia itu dalam konteks yang lebih luas lagi berdasarkan identiti Malaysia itu sebagai sebuah negara Islam. Okey. Jadi sebagai rumusannya, iaitu potret negara Islam perlu digambarkan, perlu dijelaskan, perlu dizahirkan dengan wajah dan identiti yang sebenarnya bagi memelihara keharmonian masyarakat majmuk dengan berlainan anutan dan budaya. Jadi hal ini perlu digambarkan apabila untuk dilaksanakan ataupun dipamerkan di peringkat antara bangsa, terutamanya di peringkat Eropah, di peringkat Timur Tengah dan sebagainya. Jadi biarlah identiti Islam itu sebagai negara Islam perlu ditunjulkan supaya dapat menarik pelabur-pelabur asing yang kaya raya, contohnya daripada Timur Tengah, daripada Eropah dapat melabur di Malaysia kerana Malaysia itu sebuah negara yang makmur, aspek politik, ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, potret Islam di Malaysia berhadapan dua isu besar, iaitu isu pelaksanaan Islam yang bersifat syiar dan belum dilaksanakan sepenuhnya, isu mengenai usaha pihak dari luar dalam negara yang hendak meroboh ataupun menghancurkan identiti Islam. Ini ada berpunca daripada rasa mereka hendak bencikan agama Islam itu, bencikan keamanan dalam Malaysia, bencikan perpaduan yang ada di Malaysia itu, maka mencuba untuk meruntuhkan ciri-ciri keadilan, ciri-ciri keamanan yang ada dalam sesebuah negara. Okey. Seterusnya pula, yang ketiga adalah penguasaan ilmu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan penguasaan ilmu? Ia menjurus kepada kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara integratif. Okey, integratif iaitu boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan dan yang pelbagai dan semasa supaya
kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan, kekuatan peribadi dapat ditampilkan, dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Maksudnya bahawa akal kita mesti kuat, fizikal kita mesti cergas, mesti sihat supaya dapat bergerak lebih kuat lagi, dapat mencapai menjadi warga negara yang berbentuk produktif, okey, bukannya bersifat pasif, bukannya membebankan kepada negara, tetapi kita ini ada suatu model ataupun satu aset bagi negara berkenaan. Oleh kerana itu, proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam Mujadalah ayat 11. Maksudnya, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu berapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Maksudnya di sini bahawa dalam untuk memimpin sesebuah negara itu, memimpin manusia, memimpin apa yang ada di dunia itu, perlu ada panduan daripada Tuhan, perlu bimbingan, perlu petunjuk daripada Tuhan untuk membimbing diri kita ini dan orang lain supaya sesuai dengan kehendak agama yang berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Jadi situlah pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi sesiapa yang menguasai suatu ilmu pengetahuan ataupun suatu ilmu kemahiran, maka ia akan dapat hidup secara sendiri. Dia tak perlu untuk bergantung dengan orang lain. Sebab itu bila kita belajar, kita mesti niatkan diri, disiplinkan diri dapat menguasai suatu bahan tersebut, suatu kemahiran tersebut. Supaya bila ilmu itu dapat kita miliki, kita dapat kembangkan diri kita, maka di situlah martabat kita, nilai kita ataupun identiti kita berbeza dengan orang lain. Asas kita adalah ilmu pengetahuan. Bukannya sekadar di mulut saja, bukannya sekadar di segi semangat semata-mata, tetapi dalaman kita kuat, ilmu kita kuat. Okey. Seterusnya pula, dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun, ia tidak akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. Jadi, tamadun Baghdad, tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang integratif mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun barat dan timur. Jadi ilmu yang diintegratifkan yang bersifat gabungan antara ilmu rohani dan jasmani itu dapat mengembangkan tamadun itu ke arah lebih baik lagi. Seorang yang bersifat produktif itu sangat dipentingkan ke arah pembinaan sesebuah tamadun yang berjaya. Okey. Siapa ya? Okey. Okay. Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa, faktor ilmu integratif iaitu kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu keterampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara, bangsa dan manusia sejagat. Maksudnya bahawa ilmu-ilmu bersifat sains dan teknologi itu juga dikembangkan dengan penguasaan ilmu dalaman kerohanian dalam diri kita, iaitu sifat rajin, sifat taat, sifat patuh. Itu yang maksudnya. Jadi dengan adanya dua gabungan ini dapat melahirkan suatu aset dalam negara itu yang berkenaan. Okey. Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah. Jadi hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. Melalui pendidikan yang melengkapkan dua pengkhususan dan double major. Jadi kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah. Maksudnya double major, dua pengkhususan ini dalam pembentukan struktur pengkhususan dinasti adanya bersifat teori, adanya bersifat semasa teknikal. Jadi seseorang itu graduan yang dikeluarkan itu dah boleh bersaing dalam market, dalam pasaran pekerjaan. Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi
iaitu aspek inovasinya amat digalakkan dalam tradisi Islam. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan yang dikenali sebagai tadabbur dijadikan matlamat keilmuan supaya asas pembangunan intelek, rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang, menyeluruh dan teratur. Maksudnya seseorang yang jenius itu dia juga seorang yang peramah, seorang yang ada sifat manusiawinya. Jadi bukanlah nak melahirkan seorang yang jenius tapi bersifat robot. Dia tidak boleh bergaul dengan manusia yang lain. Dia tidak ada nilai emosinya. Kecerdasan emosinya kurang. Sebab itu untuk melahirkan seseorang yang berintelek yang tinggi dan rohani yang tinggi, maka ia perlu untuk berdoa, mengharapkan daripada Tuhan. Bukan semata-mata kekuatan dalam dirinya, tetapi juga dia penyerahan dirinya kepada Tuhan. Okey. Cabaran penguasaan ilmu dalam konteks negara Islam, yang pertama, penguasaan ilmu membawa kemajuan negara. Maksudnya bahawa kemajuan dunia adalah hasil daripada penguasaan ilmu. Lantaran itu, banyak negara berlumba-lumba untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan bagi memastikan negara berkenaan menjadi peneraju dan pencipta kemajuan dunia. Bukan sekadar pengguna tetapi juga inovator, pencipta kepada satu teknologi. Sebaliknya, negara yang tidak menguasai ilmu pengetahuan akan menjadi negara yang terkebelakang dan sering mengalami kemunduran dan kemiskinan. Bahkan akan dikuasai oleh pihak luar yang berkepentingan. Mereka menjadi negara pengguna, bukan negara pencipta. Jadi sekarang ini Malaysia itu negara pengguna ataupun negara pencipta. Itu kita kena fikirkan. Kalau kita lebih kepada negara pengguna, maka menjadi tanggungjawab generasi muda untuk memecahkan akalnya, untuk mencari, meneroka ilmu-ilmu yang baru supaya mereka dapat membentuk generasi yang berbentuk inovator, pencipta. Jadi suatu masa kelak boleh membina tamadun yang tinggi kepada Malaysia itu sebagai sebuah negara yang inovator, yang pencipta dalam bidang sains dan teknologi dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Okey. Yang keempat, ini pula adalah persaingan global. Apakah yang dimaksudkan dengan isu dan cara persaingan global? Yang pertama, kita kena faham globalisasi adalah menjadi medan negara ataupun kuasa besar memperluaskan pengaruh hegemoni penguasaan mereka. Jadi dulu mereka hanya menguasai satu-satu benua. Dengan adanya globalisasi, mereka nak cuba menguasai seluruh dunia itu, seluruh globe itu. Berdasarkan Kamus Dewan, globalisasi itu merujuk kepada fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat, contohnya FB, contohnya WhatsApp, contohnya macam-macam lagi, media sosial yang lain. Dulu susah kita nak dapatkan maklumat, tapi sekarang ni semuanya di hujung jari. Dan cepatnya kadar ketangkasan sampai kepada kita, perkara tersebut berlaku di Rusia, di China, di Eropah. Baru 2-3 saat yang lepas dah kita dapat capai maklumat tersebut melalui internet dan sebagainya. Itu menyebabkan seolah-olah digambarkan dunia itu semakin mengecil. Jadi globalisasi menyeluruh adalah fenomena terbaru dihadapi masyarakat dunia kini. Sebagian besar permasalahan masyarakat dunia hari ini berpunca daripada globalisasi. Sebab itu globalisasi merubah geopolitik, sosial budaya, ekonomi masyarakat dunia. Jadi globalisasi menghakis nilai-nilai sosial budaya dan tradisi masyarakat timur. Kalau dulunya masalah kita hanya berlaku pada satu-satu tempat lokal. Tetapi sekarang ni masalah kita ini berpunca daripada isu yang luar negara diimport ke dalam tempat kita, di daerah kita ataupun di rumah kita melalui internet. Dengan mudahnya internet masuk menghancurkan sesebuah keluarga, sesebuah manusia, seseorang manusia itu. Itu menyebabkan globalisasi tadi menghakis nilai-nilai sosio budaya dan tradisi timur. Okey.
Jadi untuk mencari penyelesaian bagi masalah global ini, sebab masalah global ini bukan masalah yang perlu dihadapi oleh pemimpin negara semata-mata, tapi masalah yang perlu dihadapi oleh setiap manusia dalam sesebuah negara itu sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Jadi kita ni sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu untuk mencari jalan penyelesaiannya. Apakah kaedah-kaedah yang terbaik? Jadi seluruh manusia menghadapi masalah besar seperti pencemaran alam sekitar, kepupusan sumber alam, keretakan perhubungan, perpaduan dalam masyarakat, perpecahan hubungan keluarga, penyalahgunaan kuasa, rasuah, dadah, AIDS ataupun virus yang dengan mudah tersebar dalam masyarakat. Kesemua kemelut ini memerlukan jawapan dan penyelesaiannya daripada manusia. Jadi contohnya masalah COVID-19. Bukan Malaysia sahaja yang perlu untuk menjadi jawapannya, tetapi seluruh dunia. Dialog berterusan perlu dilakukan. Hubungan dan komunikasi dengan sebuah negara dengan negara lain perlu ditingkatkan secara berterusan untuk melahirkan, menzahirkan nilai moral dalam masyarakat berbilang agama, etnik dan kebudayaan, apatah lagi merentas negara perlu ditingkatkan. Okey. Jadi sebab itu sebagai rumusannya bahawa isu-isu yang berkaitan dengan yang kita bincangkan hari ini suatu isu yang tidak boleh tidak perlu dihadapi secara bersama kerana ia bersifat universal yang perlu diselesaikan oleh seluruh manusia sejagat tanpa mengira kepada amalan agamanya ataupun anutannya dan sebagainya. Sebab itu bermula daripada diri kita sendiri, iaitu kita meningkatkan nilai keilmuan, kemahiran kita, baik dalam kemahiran dalam bidang tertentu ataupun bidang komputer, internet dan sebagainya, perlu disalurkan ke arah kebaikan. Disalurkan dengan tujuan-tujuan positif yang membawa kepada peningkatan produktiviti dalam sesebuah negara. Jadi sebagai kesimpulannya, tajuk bab yang kelima ini adalah bab yang terakhir daripada IDA 202. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Untuk minggu-minggu akan datang, kita akan isikan dengan ulang kaji, kita isikan dengan perbincangan cara-cara menjawab soalan dalam peperiksaan. Kita akan bincang dari satu persatu supaya nanti kita bukan sekadar dapat belajar ulang kaji subjek ini dengan baik, tetapi juga kita dapat mempelajari cara-cara jawab yang betul sesuai dengan kehendak soalan. Okey, ada soalan setakat ini? Sir, saya nak tanya mengenai tarikh final kita. Tarikh final ialah 28 hari Jumaat pukul 2 sampai 3.30. Tapi sir, kami ada test juga masa tarikh tersebut. Untuk kelas kamu ini, bagi mereka yang tidak dapat attend kelas pada ujian pada 28 hari bulan itu, saya cadangkan dibawa pada hari Sabtu 29 hari bulan masa yang sama. Okey? Iaitu kerana kamu ada test yang lain, kita gantikan dengan soalan B ataupun skrip soalan B untuk hari Sabtu pukul 2 sehingga 3.30. Saya akan maklumkan dalam grup. Okey? Ada soalan lain? Okey, boleh sir. Sir, berkenaan yang final test tu, dia masih lagi buat dalam future kan sir? Okey, untuk IDA 202 telah diputuskan dibuat dalam Google Form. Ada soalan Google Form, tidak ada dalam U-Future. Sebabnya tidak dibuat dalam U-Future itu kerana U-Future itu dia terbatas, seluruh kampus menggunakan, jadi terpaksa beberapa pensyarah kena cari usaha lain ataupun platform yang lain. Jadi kita akan gunakan Google Form untuk menjawab IDA 202. Yang itu saya akan jelaskan pada minggu hadapan. Okey, ada soalan lain?
Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini saja. Okey, terima kasih semua. Boleh bersurai. Terima kasih, Sir. Terima Thank kasih, you, sir. Sir. Terima kasih, Sir. Jaga diri, sir. Okey, semua jaga diri juga.